Okay, hai semua. Kali ini kita akan tengok tentang biogeochemical cycle. Okay, secara khusus kita akan tengok kepada kitar karbon lah nanti. Maka apa itu sebenarnya biogeochemical cycle? Ia merujuk kepada satu laluan ataupun pergerakan elemen-elemen tertentu yang berlaku secara berkitar. Okay, dan elemen-elemen ini akan bergerak melalui komponen-komponen biotik, the living organism, dan juga komponen-komponen abiotik, mungkin merujuk kepada the non-living physical environment. Setiap biogeochemical cycle akan menunjukkan kepada kita tentang perhubungan di antara living organism, iaitu faktor biotik, the non-living environment, iaitu faktor geologinya, dan juga unsur-unsur kimia tertentu yang sentiasa bertukar-tukar lah. Chemical element ni mungkin merujuk kepada karbon, kepada nitrogen, fosforus dan sebagainya. Maka salah satu contoh daripada biogeochemical cycle adalah the carbon cycle. Okay, maka kita tengok sekarang ni macam mana satu carbon cycle itu boleh ada dalam satu ekosistem. Maka kita mulakan dengan karbon yang dikatakan terdapat di atmosfera dalam bentuk gas carbon dioxide. Okay, maka oleh kerana atmosfera dikatakan tempat di mana terdapat banyaknya karbon ini, maka kita anggap bahawa atmosfera sebagai the reservoir pool. Okey, kebetulan pula atmosfera merupakan satu komponen abiotik kan. Okey, maka carbon dioxide yang ada dekat atmosfera itu akan mula-mula sekali diikat melalui proses carbon fixation, di mana carbon dioxide itu akan digunakan dalam proses fotosintesis, okay, oleh tumbuh-tumbuhan dan juga lain-lain lah, organisma fotoautotrof. Maka sekarang ni kita dapat lihat bahawa carbon dioxide akan bergerak ataupun berpindah kepada komponen biotik, dan mereka akan bertukar menjadi karbon organik yang merupakan menjadi sebahagian daripada tumbuhan tersebut lah, mungkin menjadi karbohidrat tertentu, mungkin menjadi protein tertentu dalam tumbuhan tersebut. Dan kemudiannya karbon itu yang ada dalam tumbuhan sekarang ni boleh dipindahkan pula kepada haiwan-haiwan lain. Contohnya herbivore lah. Bila herbivore itu memakan tumbuhan-tumbuhan ini, dan seterusnya ia boleh dipindahkan pula kepada haiwan-haiwan lain yang mungkin carnivore, yang mungkin haiwan yang merupakan haiwan yang makan haiwan lain lah. Okay? Dan sekarang ni unsur karbon tu dah menjadi sebahagian daripada haiwan itu sendiri. Dan oleh kerana karbon tu sekarang telah pun masuk ke dalam the living organisms, komponen biotik, maka kita boleh anggap bahawa karbon itu sekarang ni berada dalam cycling pool. Okay? Di mana karbon tu dipindah-pindahkan dalam kalangan the living organism, dan dia juga boleh berubah-ubah bentuk apabila ianya dipindah-pindahkan daripada satu organisma ke satu organisma yang lain. Kita juga tahu bahawa kedua-dua tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan-haiwan melakukan proses respirasi. Maka inilah caranya bagaimanakah karbon tadi boleh dikembalikan semula kepada atmosfera, pasal ia merupakan satu kitaran kan. So daripada mana ianya datang, di situlah ia akan dikembalikan. So ini melibatkan proses respirasi. Dan jika tumbuhan-tumbuhan itu dan juga haiwan mati, maka unsur karbon masih lagi terdapat dalam bahan-bahan mati tersebut. Maka ini akan melibatkan bakteria ataupun fungi sebagai pengurai, the decomposers, di mana decomposers akan menguraikan benda-benda mati ini, dan ini juga akan boleh membebaskan semula carbon dioxide ke atmosfera. Dan kadang-kadang bahan-bahan mati ini yang mengandungi karbon boleh mengalami proses carbonification, tapi ini mengambil masa yang agak lama lah, di mana
mungkin bahan-bahan karbon dalam benda-benda mati tersebut akan bertukar menjadi arang batu ataupun mungkin petroleum. Okey. Dan andai kata ada tindakan manusia mungkin melalui proses perindustrian yang mana akan pakai bahan-bahan fossil fuel ini, maka akan berlakulah pembebasan karbon dioksida ke atmosfera juga. Ini melibatkan proses combustion ataupun pembakaran fossil fuel. Okey. Maka itulah bagaimana caranya karbon boleh digunakan dan juga dikitarkan dalam sesuatu ekosistem.